Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-puan. Okey, untuk video ni kita nak discuss berkenaan dengan kuasa ataupun peranan yang kita boleh tetapkan kepada administrator yang kita daftarkan. Okey, so saya pergi dekat senarai administrator dekat sebelah tepi ni. Senarai administrator. Okey, jadi contoh dekat sini senarai admin yang telah pun didaftarkan, saya klik satu orang admin. Contohnya nama ni Muhammad Adam. Okey, kalau kita tengok dekat sini dalam tetapan ni, ini adalah senarai modul ataupun access level yang kita boleh berikan kepada admin. Itu yang pertama, contoh admins. Admin ni sebenarnya merujuk kepada super admin lah, sama ada dia boleh menambah ataupun membatalkan admin lain. Okey, so kita nak tengok contoh dulu dekat sini. Contohnya satu modul admin permohonan, dan saya juga nak tengok paparan bagi Muhammad Adam ni dalam kes ni. So saya buka paparan Muhammad Adam. Ini adalah paparan untuk Muhammad Adam. Nama dia dekat sini Muhammad Adam. Jadi apa yang kita nampak, dia boleh tengok semua, kerana seperti yang kita lihat tadi, paparan access level dia boleh tengok, diberikan kuasa lah kepada semua modul. So saya balik semula kepada paparan super admin tadi. Contohlah dekat sini saya kata untuk Muhammad Adam ni, saya tidak beri kebenaran ke atas modul permohonan. Okey, dan saya kemas kini, simpan. Okey, saya telah kemas kini. So apabila Muhammad Adam dia dalam paparan dia, automatically dia tak akan nampak data-data berkenaan dengan permohonan baru yang ingin menduduki kuartus lah, dan juga senarai menunggu di dalam waiting list. Dia tak akan nampak kerana dia tidak diberikan kebenaran, iaitu apa yang telah kita tetapkan di sini. Okey, jadi itulah contoh dia. So kalau dalam kes ni katalah saya berikan dia akses untuk papar sahaja, so dia akan boleh papar tapi dia tak boleh membuat kelulusan ataupun pindaan ataupun membuat sebarang catatan lah. So itulah dimaksudkan macam mana kita memberikan tetapan peranan kepada setiap admin yang kita daftarkan. Jadi kita boleh daftarkan banyak admin, tapi dengan spesifik peranan ataupun kuasa yang sepatutnya apa yang dia boleh buat. Okey, jadi saya go through balik semula daripada atas, iaitu tadi model admins ni adalah merujuk kepada sekiranya kita bagi dia tambah dan kemas kini, kita anggap dia adalah super admin lah, di mana dia akan boleh tambah admin lain, dia boleh hapuskan admin lain. Okey, so kalau kita bagi dia papar sahaja, so dia hanya boleh tengok siapa admin di negeri ataupun PTJ tersebut. Okey, untuk modul pengumuman ni adalah untuk kita membolehkan admin tu membuat hebahan. Sekiranya kita bagi akses kepada modul ni, so dia akan boleh buat hebahan di muka hadapan lah. Kalau kita tengok dekat sini ni ada makluman terkini. Okey, so dia akan boleh nampak ada button dekat sini untuk dia buat tambah hebahan terkini. So kalau kita tidak bagi akses kepada ini, dia tak boleh buat lah. Okey, ini tadi modul untuk permohonan menduduki kuartus. Seterusnya dekat bawah ada modul aduan. Okay, sekiranya pegawai itu dialah yang bertanggungjawab untuk melihat aduan kerosakan kuartus, so kita kena bagi akses dekat sini. Okey, dan untuk modul aduan tu juga, sekiranya dia adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk membuat pengesahan ataupun sokongan untuk pembaikan, so kita akan bagi akses dia kepada dia dekat ruang sinilah. Kalau dia tak ada kuasa, kita bagi tiada kebenaran. Dan seterusnya selepas disokong adalah kelulusan untuk aduan kerosakan tadi. So kalau dia ada kuasa, kebiasaannya macam ketua-ketua cawangan lah, ataupun mungkin ada PTJ yang kecil ke dia punya pegawai kanan yang meluluskan untuk arahan kerja pembaikan, so kita bagi akses kepada dia. Okey, lantik kontraktor. So sesuatu aduan tu
bagi admin yang bertanggungjawab untuk melantik kontraktor adalah kita bagi kuasa dia dekat sini untuk kita bagi dia tambah dan kemas gini. So mungkin kalau dia bergantung dengan PTJ lah negeri, ada yang mungkin pegawai dari pentadbiran am, ada juga saya tengok negeri yang dekat cawangan perolehan. So sistem tu fleksibel, kita tidak buat dia berdasarkan cawangan, tapi kita based on individu supaya dia fleksibel, mengikut macam mana dasar dan juga pengurusan di sesuatu negeri ataupun PTJ tersebut. Okay, so kalau pegawai pentadbiran am yang melantik kontraktor, kita bagilah kuasa kepada pegawai itu untuk tambah dan kemas ini. Kalau pegawai cawangan lain, mungkin cawangan mana-mana, pegawai itulah kita bagi dia. So sistem ni dia bukan berdasarkan cawangan, tapi dia berdasarkan individu. Sebab kalau PTJ atau negeri yang PTJ yang kecil tu, kadang-kadang ada seorang tu dia buat banyak juga lagi. So kita boleh bagi dia banyak kuasa. Dia bergantung kepada situasi kita dan juga pengurusan lah. Seterusnya, modul unit rumah ni adalah untuk membolehkan admin tu melihat senarai unit rumah. So dan sekiranya dia perlu bertanggungjawab untuk mengemaskini maklumat unit rumah, sama ada unit rumah tu sedang diduduki ke ataupun ditukar status, kita bagi dia kuasa dekat sini. Seterusnya, untuk melihat senarai penghuni, untuk membuat carian penghuni ataupun apa-apa yang berkaitan dengan penghuni adalah dekat sini untuk kita bagi kuasa dekat dia. Seterusnya, modul keluarga penghuni ni untuk membolehkan admin melihat senarai keluarga penghuni yang didaftarkan oleh penghuni. Okey, modul aset untuk membolehkan admin melihat senarai aset yang didaftarkan oleh penghuni, aset-aset yang aset kerajaan lah yang di dalam kuartus. Modul kenderaan untuk pegawai-pegawai yang bertanggungjawab untuk memantau senarai kenderaan di kuartus. So kita bagi dia akses untuk dia boleh daftar juga. Okey. Dan modul kontraktor untuk admin yang bertanggungjawab untuk mendaftar ataupun mengemaskini maklumat kontraktor. Okey, dan last kali ni adalah modul tetapan ni adalah untuk membolehkan admin tu ada kuasa untuk menukar tetapan, beberapa tetapan lah di dalam sistem Easy Quarters ni. Okey. Contohnya untuk tetapan ni saya boleh tengok dekat bawah sekali. Dia ada satu tetapan sistem. So bila kita tengok dekat sini adalah beberapa tetapan, sama ada yang pertama ni kita nak benarkan pengundi untuk membuat kemaskini maklumat ataupun bancian melalui self declaration. Okey, dan kita boleh tengok juga tab yang kedua, permohonan kuartus, tetapan untuk menghantar email secara automatik kepada pemohon yang membuat permohonan menduduki kuartus. Tetapan ni kita boleh buat kalau sekiranya siapa-siapa pegawai yang memohon kuartus di negeri kita. So kalau kita nak reply automatic email, kita boleh aktifkan dekat sini. So kita boleh tulislah message apa yang kita nak sampaikan kepada orang yang memohon kuartus di negeri kita. Mungkin kita nak bagi tahu dia minta dokumen tambahan, kita senaraikanlah dekat sini. So every time ada pegawai yang memohon kuartus di negeri kita ataupun PTJ kita, sistem akan automatically reply message yang kita tulis dekat sini kepada email dia. Okey, email cawangan lebih kepada email yang kita akan gunakan, email yang kita akan CC apabila ada pegawai yang diluluskan menduduki kuartus. Kadang-kadang cawangan kewangan ataupun cawangan personal dia nak dapat maklumat siapa yang keluar masuk. So sistem akan CC email kepada email ni, email yang kita masukkan ni lah, untuk memaklumkan kepada diorang, okey, ada pegawai yang diluluskan untuk masuk kuartus, ada pegawai yang diluluskan untuk keluar kuartus. Diorang akan dapat maklumat. Okey, so saya ingat itu saja dulu untuk video ni, iaitu berkenaan dengan tetapan administrator yang kita boleh tengok dekat sini. So saya ingat itu saja.
Okey, terima kasih tuan puan.